Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الواحد القهار الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Makhul radhiyallahu taala anhu, kata dia, jaa syaikhun kabir harim qad saqata hajibahu ala ainaihi faqala ya Rasulullah rajulun ghadara wa fajara wa lam yada' hajatan wala dajatan illa iqtatafaha biyaminihi law qusimat khati'atuhu baina ahli al-ardi la awbaqathum fahal lahu min taubah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a-aslamta? Faqala amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله غافر لك ما كنت ذلك ومبدل سيئاتك حسنات. فقال يا رسول الله وعذراتي وفجراتي؟ فقال وعذراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر ويهلل أو كما قال. Hadis sahih rawahu Imam Haythami radhiyallahu taala anhu. Daripada Mahqul radhiyallahu anhu, dia cerita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Nabi syaikhun kabirun harim, satu orang tua yang tua sungguh dah. Dia ni mai kepada Nabi, dia jumpa Nabi, kata Makhul ni, dia kata tuanya orang tua ni sampai saqata hajibahu ala ainai. Bulu orang panggil apa ni, kening dah. Bulu kening ni terlampau tua dia, panjang tu sampai tutup biji mata dia. Maknanya tua sungguh. Dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muka dia muka yang penuh kebimbangan dan kerisauan. Dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, rajulun ghadar wa fajar wa lam yada' hajatan wa la dajatan illa iqtatafaha biyaminih. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni satu orang yang ghadar, satu orang yang cukup khianat kepada Tuhan. Wa fajar, satu orang yang memang betul-betul duk ingkar arahan Tuhan. Maknanya buat dosa banyak.
walam yada' hajatan wala dajatan illa tatafaha biyaminih. Dia kata mai pilah benda jahat apa pun semua saya dah buat dia dah. Dia pergi jumpa Nabi SAW dalam keadaan dia pun dah tak larat, tua bangka sangat dah. Dia pergi habaq kat Nabi, dia kata saya ni satu orang yang cukup khianat kat agama saya. Saya tahu kata agama tak suka saya buat benda jahat, tapi saya buat. Apa saja benda-benda jahat ni semua saya buat, kata dia kepada Nabi SAW. Lau qusimat khati'atuh baina ahli al-ardi la awbaqathum. Dia habaq kat Nabi, dia kata lau qusimat, kalau dibahagi-bahagikan dosa saya ni kepada ahli al-ardi, kepada orang yang atas dunia ni, la awbaqathum, nescaya orang yang atas dunia ni akan hancur lebok dengan dosa saya. Nak abang atau banyak suruh. Kalau bagi kepada orang semua ni, semua bakal jadi hancur habis-habis dunia ni. Dia nak habaq kata dosa dia betul-betul banyak. Macam tu punya dia habaq kepada Nabi SAW. Kemudian dia tanya Nabi, fahallahu min taubah. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kalau saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mai rasa nak bertaubat. Dia mai rasa bersalah dengan dosa yang dia buat. Dia tahu kata benda tu tak boleh, tapi dia buat juga. Dia mai rasa bersalah. Tuan-tuan, kita pun macam tu lah. Ada satu ketika dia mai bukan nak langgar arahan Tuhan, tapi waktu tu disebut sebagai yanqus bil iman. Iman kita ni dia menipis. Bila dia mai yazid, bila dia mai iman bertambah, dia mula rasa bersalah. Dia mula rasa apa yang aku buat ni tak apa betul. Apa yang Tuhan bagi nikmat kat aku ni sudah cukup sempurna. Aku buat tak sepatutnya. Dia main macam tu. Dia kata fajar wa ghadar. Dia kata aku dah khianat ke Tuhan, aku dah buat jahat ke Tuhan. Tuhan bagi kat aku macam-macam, tapi aku tak sedar. Dia main yang kus, makna dia naqis. Dia iman tu dia sikit. Iman tu dia jadi sikit. Kemudian Nabi SAW bila dengar satu orang tua ni duduk luah perasaan dekat Nabi, orang tua ni pula pergi tanya Nabi, fahallahu min taubah, agak-agak kalau saya bertaubat kepada Allah, Tuhan terima tak terima dosa saya? Dia duk rasa bersalah. Faqala Nabi SAW, Nabi kata kat dia, a-aslamta? Nabi kata, hang bukan orang Islam kan? Nabi kata. Dia kata, ya saya Islam. Saya mengucap 2 kalimah syahadah dan juga saya bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Selagi mana bila dia sebut macam tu, maknanya dosa-dosa yang dia buat, walaupun besar mana sekalipun, walaupun tinggi menggunung sekalipun, iman dan akidah serta keyakinan dia tidak gadai kepada Allah. Maknanya apa? Dia tak buat syirik ke Tuhan, dia tak lawan arahan Tuhan, arahan tentang akidah. Dia tidak mengingkari benda yang wajib, dia kata wajib. Benda yang tak boleh, dia kata tak boleh. Maknanya iman dia masih ada. Dia bukan orang yang gadai iman dia. Dia bukan percaya kepada selain daripada Allah. Dia masih pegang lagi yang Allah tu Tuhan dia, yang kata Tuhan bila dia suruh buat sesuatu wajib kita buat, bila Tuhan larang wajib kita tinggal, tapi dia buat. Cuma dia tidak menafikan kefarduan dan kewajipan tu. Tentang kena faham yang ni. Orang yang tak semayang, dia ada 2 kategori. Satu, dia tak semayang dan dia tahu semayang tu wajib ke atas dia. Dia terima dengan hati yang terbuka. Semayang tak ya? Nombor 2, orang yang tak semayang dan dia pula duk pemain pula hukum Tuhan. Dia kata semayang apa? Aku tak semayang pun kaya. Nampak tak? 2 benda ni beza. Satu benda, akidah dia masih pegang. Maknanya, taubat dia masih diterima oleh Allah. Hak nombor 2 ni, akidah dia dah out dah. Pasal apa? Pasal dia pergi kata, benda yang wajib tu tak wajib dekat dia. Pasal dia pergi kata, benda yang haram tak haram dekat dia. Pasal dia pergi kata, benda yang halal, dia pergi kata haram. Tak boleh. Boleh faham tak? Yang ni masalah 2 ni.
Walaupun orang yang dua-dua tak semayang kalau cerita macam tu, tapi satu orang ni dia kata, ish, akulah walaupun aku tak semayang tapi bila aku nak semayang tu, dia demai ada perasaan tu. Hak seorang lagi dia kata semayang apa lah, dia kata aku duk semayang dulu tak ada siapa tolong pun, tiba-tiba aku tak semayang, banyak pula rezeki mai kat aku, baik aku tak semayang. Nampak dia duk fikir benda wajib dia sudah kata tak wajib, dia terkeluar daripada akidah. Jaga elok. Nabi tanya kepada orang tua ni, Nabi kata Islam tak? Nabi kata hang bukan Islam ke? Dia jawab, dia kata, ya saya Islam, saya mengaku Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, saya mengaku Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fa inna Allah ghafirul lak ma kunta kadzalik. Nabi kata hang jangan bimbang, Nabi kata Tuhan itu ghafir. Ghafir ni makna apa? Tuhan tu maha penerima taubat. Kita duk sebut istighfar. Kalau ghafar Allah, Tuhan telah terima taubat tu. Kalau ghafir, makna dia Tuhan ni memang akan terima. Tuhan duk tunggu bila hang buat salah, Tuhan duk tunggu. Tuhan tak bagi azab apa lagi dekat hang. Tuhan nak tahu hang patah balik mai, Tuhan bagi keampunan kepada hang. Sehingga kan ada sebuah hadis Nabi SAW mengenai Tuhan suka orang-orang yang kembali kepada dia. Bila buat salah, dia tahu kata benda tu salah, dia istighfar, dia memohon ampun kepada Allah, Tuhan cukup suka. Benda tu Nabi gambarkan dalam sebuah hadis mengenai satu orang yang bermusafir keluar pergi ke padang pasir. Dia naik kuda dia, dengan kuda dia ada kelengkapan makanan, ada pakaian, ada segala bekalan. Bila sampai di tengah-tengah padang pasir tu, dia duk merasa letih nak tunggang kuda dia tu. Dia turun kuda dia, dia tak kepala lena Ustaz. Buka biji mata, kuda royuk, tak tahu pasal mana. Oi, kalut. Macam kita nak pergi mana-mana, jauh punya kita nak pergi. Kan kita musafir daripada Sungai Kedah kita keluar naik highway Bertam, lepas tu tekan pergi Kuala Lumpur apa semua tu. Nak pergi rumah anak di Johor. Berhenti sat di RNR tu, kata lena Ustaz kot, dia kata. Kita bawa macam-macam dah, dengan Pekasam, Sungai Kedah lah, dengan Dodoi, Lahak Tabut lah, apa semua bawa nak bagi keluarga punya pasal tu. Dengan ubat kita pun segenggam kan, duk makan ubat tu, berhenti di RNR tu, lena saat di pondok wakaf dia buat tu. Lena sebelah kereta. Lena apa semua korang dalam setengah jam, buka mata, tinggal tapak kereta. Kereta tak tahu ruyuk pas mana. Dia mula duk garu kepala lagu ni, dia mula Allah, pas mana kereta aku, duk tanya orang tu nampak tak kereta saya. Dia kata kami pun baru sampai, mana nak tahu, kata tengok tak ada kereta, saya parking datang ni. Oi, kalut tuan-tuan sekalian jadi gitu. Dengan macam-macam duk ada lah kereta kita tu. Rabah pakit pula, Allah kopek duit piduk lah kereta pula. Duit tu 500 punya duit apa? Prihatin ke apa dapat. Kan? Kata punggah tadi nak bagi kat cucu. Dia main fikir benda macam tu. Serabut ni. Pergi bilik air duk rasa sakit perut. Bilik air nak kencing ke nak berak, duk confuse. Aku nak kencing ke aku nak berak. Keluar main duk tengok ada tak ada kereta. Duk fikir pening. Sama macam kawan ni. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dia pun pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tak apa, mati pun mati ya. Dia pun tak pala nak lena balik. Alhamdulillah Tuhan bagi dia lena. Dia lena, dia buka mata, lagu duk senyum punya kuda dia depan muka dia. Balik mai dah. Dia tengok kuda dia, Allahu Akbar. Hilang kebimbangan dia tu. Sampai dia tersasui. Dia kata terima kasih Allah. Dia kata ana rabbukum wa anta abid. Dia kata akulah Tuhan hang dan hang lah hamba aku. Dia kata kat Tuhan lagu tu. Sampai tersasui. Nak abang kata seronok sangat bila dia jumpa barang yang hilang tu. Apa Nabi kata? Tuhan lebih seronok daripada kawan ni ketika mana man taba ilai, siapa yang balik kepada dia, memohon keampunan kepada dia. Boleh faham tak sekalian? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata kepada orang tua ni macam ni. Nabi kata hang jangan bimbang. Lagi mana hang tahu kata benda tu dosa, lagi mana hang bertaubat kepada Allah, hang kembali kepada Allah, ghafirul laka ma kunta kadzalik. Tuhan nanti akan ampun hang. Hang jangan bimbang. Tuhan dia bukan macam manusia. Manusia kita buat salah, lepas tu kita pergi minta maaf, dia boleh maafkan.
Kita buat salah lagi, kita pergi minta maaf, dia kata ni kali kedua dah hamba naik agak aku ni. Buat salah lagi, pergi minta maaf pula, kali ketiga dia sintil lengan lah. Dia kata hang 3 kali dah hang buat lagu ni, hampir belah dia lah. Dia kira nak halau kau ni habis belah. Tuhan tidak macam tu. Lagi mana kita minta ampun, lepas tu kita tersasar. Minta ampun, tersasar. Minta ampun, tersasar. Tuhan bagi kat kita keampunan. Tuhan bagi, tuan-tuan sekalian. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Wa mubaddilun sayyi'atika hasanat. Dan Tuhan dan Nabi kata apa? Tuhan nanti akan tukar. Kalau hang kembali kepada Allah, Tuhan nanti akan tukar segala kejahatan-kejahatan yang hang buat dengan kebaikan. Apa makna dia tuan-tuan? Wa atbi'is sayyi'at bil hasanat. Lepas kita buat salah, kita nak minta ampun kepada Tuhan, buatlah benda baik. Boleh faham tuan sekalian? Lepas buat salah, nak minta ampun kepada Tuhan, buat benda baik. Kita kat orang pun macam tu, kita buat, aku buat salah kat dia tu. Jadi nak pergi jumpa dia buat macam mana? Kita pergi beli dulu temikai ke apa, tapi bagi dulu temikai kat dia, bagi dia makan, bagi sejuk hati apa semua. Aku mana abang pergi kat hang. Rumah hang dulu aku yang bakar. Oi, dia tahu tu. Sebab kau ni rumah terbakar, cari bomba pun cari punca tak berjumpa. Dia tahu rumah hang aku yang bakar. Oh, dia nak marah pun temikai dia balur dengan kulit-kulit dah. Tak apa, hang yang buat dah lain kali noh. Lagu tu dia spark balas dah, kita pun balik ambil duk renyah. Selesai. Tak nampak? Allah Ta'ala mahu macam tu. Sebab Nabi kata wa atbi'is sayyi'at, ikutlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kemudian Nabi kata apa? Dia tak puas hati lagi orang tua ni. Faqala ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, dia kata wa azarati fa wa fajarati, dia kata saya dikhianat kat agama ni. Takkan Tuhan mudah sangat Tuhan nak bagi ampun kat saya ni? Saya buat naya ke Tuhan, saya buat naya kepada agama. Dia memang rasa bersalah yang sangat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wa azaratik wa fajaratik, Tuhan dia tak tengok dosa hang macam mana. Tuhan tak tengok khianat hang tu besar mana. Yang Tuhan nak tengok apa? Hang tahu tak kata benda tu dosa? Aku tahu. Lepas tu hang tahu tak kata aku ni Tuhan? Tuhan nak yang tu ya. Bila hang tahu, selesai lah. Soal hang nak buat tak buat, Tuhan tak tengok langsung. Yang Tuhan tengok apa? Kalau hang tahu kata benda tu salah, maknanya hang masih mengingati aku sebagai Tuhan. Selesai. Bila orang tua ni dengar, fawalla rajul yukabbiru wa yuhallil, dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, dia takbir. Wa yuhallil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia kata ya Allah, Tuhan Maha Ampun, Allahu akbar, la ilaha illallah, dia duk sebut benda tu. Dia pun balik tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah hadis kita ni nak abang apa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kasih sayang dia bagi kat kita. Bila kita mai rasa bersalah, bila mai kita rasa kita buat dosa kepada Tuhan, jangan bimbang. Tuhan dengar dan Tuhan tahu apa yang terkandung dalam isi hati kita. Selagi mana ada kesempatan, buatlah benda baik. Selagi mana Tuhan bagi peluang, buatlah benda baik tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah ini memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita buka kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi 'uqubati ahli al-kaba'ir. Kita duduk muka surat 2, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kita duduk dalam ayat wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa tak tu? Duduk dalam kurungan tu kan. Baik, kita baca sikit daripada mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang ni saya ulang balik. Yang ni segala puji yang tertentu bagi Allah Ta'ala, bagi Tuhan yang menunjuki akan kami bagi jalan yang betul. Tunjuk ni makna ada hidayah Tuhan bagi kat kita. Dan tiada kami beroleh petunjukkan, kami tak boleh hidayah tu jika tiada ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami. Saya dah cerita dah hari tu ni, bulan yang lalu, yang kata makna hidayah tu apa. Tuan-tuan, kita ni alhamdulillah minta 3 benda kepada Allah Ta'ala kalau kita nak main mengaji ni. Nombor 1, minta Tuhan bagi hidayah kat kita boleh main mengaji. Kalau Tuhan tak bagi hidayah kat kita tuan-tuan sekalian, rumah duduk dalam masjid pun tak main masjid. Tu dia, kasar tu. Bukan duduk sebelah masjid, dalam masjid pun tak main masjid. Kalau rumah dah dalam masjid
tak mai masjid. Hidayah Tuhan bagi kat kita. Dia bagi kita teringin nak mai. Itu petunjuk Tuhan. Walaupun orang tak abang kat dia, boy malam ni ada kuliah, malam ni ada majlis, orang tak abang kat dia, tapi dia duk berasa lepas maghrib duk berasa serabut, tak apa nak kena. Oh, dia kata masjid tak pi, malam ni ada kuliah. Dia main. Itu hidayah Tuhan nak bagi. Nombor dua, apa kita nak minta kepada Allah? Kelapangan masa. Biarlah hidayah Tuhan bagi kat kita, masa pun ada lepas maghrib. Kita tak kelang kabut nak pi pasal malam penaga. Hari ni, malam ni apa kan? Tak kelang kabut kan? Kira lepas maghrib kelang kabut nak pergi lah pasal malam menaga tu. Kan? Nak pergi cari apa nama Polenggang ke apa kat sana tu. Kan dia jadi kelang kabut, tapi pas maghrib tak ada apa. Kosong. Ruang untuk kita nak pergi mengaji. Inilah sisa yang ada. Yang ketiga, kita nak minta apa tuan-tuan? Kesihatan Tuhan bagi kita. Kalau masa kita ada tapi kesihatan Tuhan tak bagi, tak main juga. Kalau kita sihat tapi hidayah Tuhan tak bagi. Kalau kita sihat, lepas tu Tuhan tak bagi kepada kita, apa kata apa? Masa, tak main lah. Tak nampak tak? Jadi, tiga benda ni merupakan elemen yang penting yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula, malam ni kita akan tengok wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula rahmat Allah Ta'ala. Wassalatu makna dia rahmat Allah Ta'ala. As-salatu, yang ni saya rungkurai kepada tuan-tuan. As-salatu, kalau kita mengaji bahasa Arab, lughatan ad-du'a. Salat tu daripada segi bahasa makna dia doa. Kan? Sebab tu kita dengar salawat pun orang guna juga, salat pun orang guna juga. Jadi makna dia doa. Yang kita duk semayang ni, doa lah tu. Dalam semayang, mau kita mulakan dengan apa? Takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Iaitulah satu takbir yang mengharamkan benda yang halal daripada kita buat dalam semayang. Itu makna takbiratul ihram. Kadang-kadang kita tanya orang takbiratul ihram tu apa? Dia kata takbiratul ihram, takbiratul ihram. Dia bohong itu kata. Maknanya satu takbir, takbirlah satu takbir. Ihram itu asal dari perkataan haram. Haram ni apa? Tak boleh buat. Maknanya bila kita Allahu Akbar, ada benda yang kita tak boleh buat. Apa dia benda yang kita tak boleh buat ni? Sebelum kita angkat tu kita boleh buat. Tapi bila mailah semayang kita tak boleh buat. Apa dia? Makan, tak bolehlah semayang. Padahal benda tu halal di luar semayang. Hang nak makan bilah apa pun. Kan? Tapi bila mailah semayang boleh makan tak? Sambil-sambil semayang lagu duk tokak apa nama popiah ke apa? Tak boleh. Kan? Bila mai dalam semayang lagu duk bercakap pula. Tak boleh. Bila mai dalam semayang, lagu duduk orang kata apa, duduk renyah, duduk gelak ke apa, tak boleh. Pasal benda tu, kita sudah takbiratul ihram. Dan di akhir itu disebut apa? Taslim. Taslim ni apa? Taslim ni makna dia menyelamatkan benda yang haram. Selesailah benda haram tu. Hak tadi kita beritahu Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya hak haram tadi ni sudah menjadi halal. Itu makna dia taslim, pergi bagi salam tu. Lagi mana tak bagi salam, lagi itulah tak boleh kita nak bapak popiah ada depan kita tadi ni. Tu tak boleh faham tak? Malam ni ada popiah? Tak ada. Contoh. Terus orang makan popiah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu. Lepas tu as-salatu, semayang juga yang kata doa ni apa? Sebab kita mulakan selepas takbiratul ihram, kita mulakan dengan apa? Doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila. Hak ni pun tuan-tuan sekalian, kita cek balik hak kita baca betul tak betul. Kita duk baca Allahu akbar kabira. Nanti saya cerita tu bulan lepas. Tak, cerita dah kan? Tu. Dia hak betul macam mana? Allahu akbaru kabira. Sebab kalau kita mengaji bahasa Arab, Allah tu disebut sebagai mubtadaun marfu'un. Tu maksud dia. Mubtadaun, benda yang dimulakan dia berbaris atas. Marfu' makna dia baris atas, baris dhammah tu. Satu, betul dah kita baca Allahu, kan? Allahu akbaru kabira. Akbaru pun dia menjadi khabar. Khabar ni apa? Dia nak cerita Allah tu siapa? Akbar tu besar. Jadi bila cerita tentang khabar, khabar juga marfu', khabar juga berbaris atas. Dia bukan baris sukun. Yang kita duk baca Allahu akbar kabira, kita mematikan ra, maknanya benda tu tidak benar. Benda tu salah. Boleh faham tak sekalian? Kalau nak matikan kita senyap. Allahu akbar Allahu akbar berhenti. Kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang tu baru betul.
Ni kita pakai yung ni Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. 40 tahun duk baca dah kan. Malam ni baru tahu. Contoh macam tu. Jadi lepas ni pelan-pelan apa nama? Pelan-pelan kita ubah dia pergi jadi takbir raya, tak jumpa ada doa kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah. Apa aku baca ni? Jadi celah kopi semayang habis semua. Malam tu kopi mengaji, dia kata jadi lagu ni lah kali tak payah mengaji. Pasal dia cerdik terlampau. Boleh nah? Betul dalam semayang saya dah habaq dah di antara tempat-tempat mustajabnya doa tahu mana? Iaitulah ketika mana sebelum nak bagi salam dan juga ketika mana kita bersujud. Mana-mana sujud pun tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia suruh ambil sujud yang terakhir, sujud yang keempat. Pasal kalau kita sujud mula-mula sagi panggung-panggung kepala tak tahu rakaat ke berapa. Orang belakang Sungai Kedah duk ngaji subhanallah lama dah kitab Mutil Musalli ni. Dia kata cantik tu imam ni kelabu dah dia kata. Subhanallah, kawanu subhanallah, kawani subhanallah, tu imam kali-kali hampa jadi imam. Aku meluat dengan hamba ni Allah. Tunggulah saat aku nak fikir apa nak jadi kat aku ni. Dia pun duk bela dah. Aku duk tahiyat awal ke tahiyat akhir. Mampu. Dah kali dia bagi salam lagu tu ya. Dia pun belah keluar. Okey kan? Wassalam. Baik. Lagi tuan-tuan kita dah habaq dah as-salatu ala nabi apa maksud dia? Iaitulah salat ke atas nabi, selawat ke atas nabi minallah daripada Allah Taala. Lepas tu wa minal malaikah wa minal ummah. Kan dia ada 3. Daripada Allah dan malaikat kita duk baca. Waktu Tok Khatib nak naik baca khutbah tu, Tok Bilal akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Kan nampak tak kita duk baca tu? Kita duk dengar benda tu berpuluh tahun dah, tak pernah duk tanya pun. Tanya tengok Tok Bilal, hak duk baca innallaha wa malaikatahu tu apa dia makna dia tu? Hang duk baca apa dia makna dia? Dia ambil tongkat dia katok kepala kita. Aku pun tak tahu dia kata. Contoh lagu tu kan. Kita kena tahu lah maknanya apa buat kita kena tanya. Sebab benda ni agama. Agama ni tuan-tuan sekalian, semua boleh tanya. Fas'alu. Agama kita tanyalah dalam bab agama ni. Tapi kita tak tanya. Kita pi buat benda yang kita tak tanya, kita buat-buat dalam diri kita. Kita pakai duk turut lagu tu ya. Tanya dulu. Pasal apa ni apa nama Tok Bilal nak kena pegang tongkat belah kiri awak belah kanan tak boleh ke? Awak bila tengok kat kami siapa duk kata innallaha malak. Kalau tak baca tak boleh ke? Tanya. Kan? Dia cakap kita hang cakap banyak, hang bermain dengar khutbah Jumaat lena dia cakap banyak pula. Kan? Dak tanya tu tak ada masalah, boleh. Kan? Tuhan suruh tanya. Cuma jangan tanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tak boleh tanya. Ada benda dalam agama ni dia ada 2. Satu disebut sebagai ta'abbudi. Ta'abbudi ni apa? Satu benda yang sami'na wa ata'na. Hang dengar, hang taat sudah. Apa dia? Contoh dia, sembahyang subuh 2 rakaat. Tuan-tuan pernah tanya, Ustaz, pasal apa sembahyang subuh 2 rakaat? Tak ada jawapan. Betul tak? Pasal apa Ustaz, sembahyang asar, sembahyang zuhur kena 4 rakaat. Sepatutnya sembahyang zuhur lah kena 2 rakaat. Sembahyang subuh 4 rakaat. Pasal waktu subuh tu kita segar. Waktu zuhur ni kita boleh sobangan muka mabuk ketum lah waktu tu. Kan? Semayang apa tak larat. Pasal apa waktu tumpat? Pasal apa waktu ni dia jadi 2? Yang tu tidak ada jawapan dan benda tu tak perlu dipersoalkan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat sudah. Hang buat sudah. 2 rakaat, 4 rakaat. Hang buat yang tu sudah. Hang jangan duk tanya. Kan? Hak lain yang boleh tanya, tapi benda tu tak boleh tanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man shalla fi kitab lam tazalil malaikah yusalli alaihi madama ismi fi dhalikal kitab. Yang ni kot tuan-tuan nak tulis apa-apa. Nak tulis nak bagi ke orang. Nak tulis bagi ke orang, Nabi kata apa? Siapa yang menulis man shalla fil kitab, siapa yang berselawat ketika mana dia tulis, maknanya dia tulis dalam kertas dia, tulislah apa-apa. Sebab tu kita tengok kitab-kitab para ulama ni selepas dia bagi bismillahirrahmanirrahim, dia akan baca alhamdulillah wassalatu wassalam. Kan macam tu? Dia akan berselawat ke atas Nabi. Pasal apa? Pasal depa berdasarkan kepada hadis ni. Nabi kata, barang siapa yang tulis satu-satu kertas, satu-satu kitab, satu-satu surat, selagi mana dia tulis nama aku beserta dengan ismi, madama ismi fi hadzal kitab, selagi mana nama aku ada pada kitab itu, lam tazalil malaikatu yusalli alaihi,
malaikat akan berselawat kepada dia selagi mana tulisan selawat itu masih ada di kitab tu. Tu dia, tuan-tuan sekalian. Lagi mana orang tak padam, lagi mana benda tu tak relai, lagi mana benda tu tak terbakar, selagi itulah malaikat duk berselawat kat atas dia. Apa makna as-salatu minal malaikah? Iaitulah ad-du'a wal istighfar. Malaikat akan berdoa kat Tuhan, malaikat akan meminta ampun kepada Allah supaya mengampunkan kita. Sebab tu ulama' dulu mereka cukup halusi bila nak tulis satu benda, bismillahirrahmanirrahim, ada hadis dia. Wassalatu wassalam, ada hadis dia. Dan benda itulah yang mereka pakai dan mereka dapat saham sampai sekarang, tuan-tuan. Ni syekh kita ni, dia dapat ni saham. Kitab yang dia baca ni, selagi mana benda tu duk tulis, orang pula duk cetak, wassalatu wassalam tu masih ada. Selagi itulah dia mendapat doa dan istighfar daripada malaikat. Wassalam, salam ni saya abang kepada tuan-tuan, iaitulah keselamatan. Kita duk minta doa keselamatan. Tuan-tuan, yang kata selawat ni sikit kita nak urai. Dalam kitab Haqa'iq Al-Qadiriyah, karangan Syekh Abdul Qadir bin Jilani, Al-Jilani, nama tempat dia Al-Jilani. Dia sebut lebih daripada 40 kelebihan berselawat ke atas Nabi SAW. Orang tua dulu cukup mengapai yang selawat ni. Tiap kali buat benda, selawat tak berhenti-berhenti di mulut. Bukan dekat Maulidur Rasul ya. Bila-bila masa pun selawat. Nak pakai baju selawat, nak keluar rumah selawat. Hatta lah ni kalau amalan ibu-ibu ayah-ayah kita, kan? Waktu nak basuh ikan, nak cuci ikan, nak bersiang ikan, selawat. Nak masak nasi, nak tanak nasi itu, sambil-sambil duk apa tanak, selawat ke atas Nabi SAW. Tu dia yang kata selawat banyak kelebihan-kelebihan dia. Pasal apa ni? Kita tengok. Terus duk tanyalah apa kelebihan dia. Kita tengok Allah dan malaikat duk selawat ke atas Nabi pun kita tahu dah kata benda tu benda besar. Tak perlu tanya dah. Pasal apa aku nak kena selawat pula? Allah pun selawat, malaikat pun selawat, hang takkan besar daripada Allah kot? Itu soalan yang perlu kita tanya kat diri kita. Kerana itulah Jibril alaihi salam dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ketika mana Jibril mai kepada Nabi SAW, Jibril kata apa? Ba'uda man adraka man zukirta indahu falam yusalli alaik. Celakalah bagi umat kamu wahai Muhammad. Barang siapa yang mendengar perkataan kamu, nama kamu disebut dekat dengan dia, falam yusalli alaik, sayangnya dia tidak berselawat ke atas kamu. Nabi kata apa? Amin, biarpilah budak tu celaka, biarpilah orang tu celaka, Nabi kata. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Celaka bagi kita dengar selawat, dengar nama Nabi, tapi kita tidak berselawat ke atas junjungan baginda Nabi SAW. Waktu mulut kita tuan-tuan sekalian, ringankan mulut. Kita tak tahu, mungkin ini amalan yang Tuhan terima daripada amalan-amalan besar yang kita buat tu, kita tak tahu. Semayang kita mungkin Tuhan tolak, sedekah kita mungkin Tuhan tolak, ni duk mengajar agama ni mungkin Tuhan tolak, kan? Puasa kita mungkin Tuhan tolak. Yang Tuhan tak tolak apa? Selawat. Selawat, dia dengar perkataan Nabi sebut, dia selawat. Dia dengar, selawat. Dia dengar orang sebut Muhammad, dia selawat. Dia dengar Al-Habib, dia selawat. Dia dengar Abdullah, dia selawat. Dia dengar Ahmad, dia selawat. Sebab nama Nabi ni banyak. Bila dengar, selawat kat atas Nabi. Bila dengar, selawat kat atas Nabi. Sehingga kan Nabi kata apa? Man salla alayya marrah, sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kat atas aku dengan sekali, ya selawat. Tuhan nanti akan selawat kat atas dia dengan 10 kali selawat. Apa makna 10 kali selawat Tuhan bagi kepada kita ni? Rahmat Tuhan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak sekalian? Benda mudah, tak perlu guna duit, hanya perlu modal bibir mulut aja. Balik lagi duduk dalam kita, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Insya-Allah Tuhan akan permudahkan segala urusan kita dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Baik, sayyidina. Tuan-tuan tengok tuan tu dia ada tasydid kan? Dia ada syaddah tu. Sayyidina. Syaddah ni, tasydid ni makna apa? Maknanya benda tu kita kena tekankan sikit. Dia bukan sayyidina. Sayyidina salah. Kalau kata sayyidina Muhammad, maknanya bukan Nabi Muhammad. Yang tu Muhammad orang biasa. Sayyidina ni makna dia tuan. Tapi kalau sayyidina, penghulu kami, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat kita duk baca, betul tak betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina, yang tu baru betul. Dalam semayang pun kita duk baca wa sallallahu ala sayyidina. Jangan sayyidina. Sayyidina tu hak budak-budak duk main tu.
Sekolah tu, saya sekolah darjah 6, duduk main Sayyidina tu lah bila habis UPSR. Kan? Sayyidina tu jenis duit tu kan. Duk main duit tu lah, pegang duit beribu-ribu, aku beli hak ni sagi main gaduh apa semua. Lah kali bergaduh pula di luar kelas tu. Kan? Duit ribu-ribu punya. Ada pula kawan duk curi pula jelas-jelas tu pula dah duit kita ni. Maka tengok, tinggal sikit. Tu kita main Sayyidina. Tu Sayyidina. Yang ni Sayyidina yang tu baru betul. Nah? Baik, lepas tu Nabi kata apa lagi tadi? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Muhammad, apa makna Muhammad? Tuan-tuan nama Muhammad ni makna dia yang terpuji. Asal ada perkataan hamida, alhamdu. Kita dah sebut tu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi rungkaian daripada tu jadilah Muhammad. Tuan-tuan sekalian, Muhammad ni mai daripada mana? Mai daripada Abdullah dan juga Siti Aminah. Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Aminah ni apa? Satu perempuan yang ada amanah. Dia jaga Nabi Muhammad SAW. Terpercaya, perempuan yang baik, perempuan yang jujur. Kan? Jadi gabungan daripada dua tu, maka keluarlah zuriat yang baik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam kita nak cari pasangan hidup, cari pasangan hidup yang baik, maka zuriat kita insya-Allah akan baik. Benda ni ditunjukkan oleh sirah Nabi SAW. Kemudian wa alihi. Tu baca bagi elok. Wa alihi. Ali ni makna apa? Bukan Ali. Ali itu lain. Ali itu makna dia tinggi, ain. Tapi Ali ni makna dia keluarga. Ramai yang untuk baca dalam surah Ali Imran, kan, surah apa dalam Quran tu. Kan surah Ali Imran. Kita pergi baca Al Imran. Salah. Kan? Tok Khatib pun kena tengok lepas ni. Siapa jadi Tok Khatib ni? Dalam surah Al-Imran. Salah. Maknanya Tok Khatib tu dia tak semak dulu. Baca dulu Ali Imran. Jangan nak pergi baca dalam surah Alif Lam Imran. Lagi celaru. Lagi celaru cerita dia macam tu. Al-Imran, Ali Imran. Itu makna dia. Keluarganya. Alihi, hi itu dhamir kepada dia. Hi itu pengganti kepada dia. Dia ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca wa ala alihi, dan ke atas keluarganya, wa sahbihi, dan ke atas sahabat-sahabatnya. Ha tu maksud dia nya tu apa dia? Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nampak tuan-tuan? Salam keselamatan ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya ajma'in. Ajma'in ni maksud apa? Semuanya. Hak mana keluarga dia tu, hak mana sahabat-sahabat, semuanya, supaya Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, bagi sejahtera kepada mereka. Kan tuan-tuan? Doa ni kita kena ingat macam ni. Doa ni bila kita doa kepada orang, sebenarnya doa itu dikembalikan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab tu berdoalah. Kita doa kat orang tak rugi. Kita doa kat dia, kata doa apa? Sikit punya pelesit punya orang tu. Jangan kata macam tu. Hang doa kat dia jadi pelesit pun tak apa, doa tu mai kat hang balik. Tapi kalau hang kata lagu tu, hang kata dekat dia, benda tu pun mai kat hang balik juga. Kalau dia pelesit, hang tu tuan kepada pelesit. Tuan-tuan nampak tak? Allah dia bukan kaki semayang. Kan malaun dia buat tu. Malaun tu. Tuan-tuan tahu malaun tak boleh sebut tu. Kita kira sebutnya. Oi malaun. Malaun ni makna apa? Asal perkataan malaun. La'ina maksud dia yang dilaknat. Tu dia. Maknanya malaun. Maksud kita oi malaun. Malaun ni makna dia oi yang dilaknat Tuhan. Kalau dia tahu makna rupanya yang dilaknat Tuhan, maknanya yang dikutuki oleh Tuhan. Makna Tuhan kutuk hang, Tuhan laknat hang. Tapi orang panggil kita Haji Malaun, kita duk renyeng, kita duk ingat kau Pak Maun. Kan? Bukan dia Pak Maun, tu Malaun nama dia. Nah, nyuruh panggil dah orang Malaun ke apa nyuruh panggil dah. Ulaika kal alladhina yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dalam surah Al-Baqarah dia kata apa? Orang-orang yang Tuhan bagi laknat, dan juga apa saja yang boleh laknat dia akan melaknat. Tu jaga elok. Jangan kita duk mal'un kat orang. Lepas ni kena tukar lah. Mal'un tu kita tukar bila malakof lah. Kan jadi bom pula lepas tu kan. Baik, bermula, kita tengok makna dia. Bermula rahmat Allah Ta'ala itu. Rahmat ni apa? Kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan salam Allah Ta'ala atas penghulu kami. Nampak? Sayyidina makna dia penghulu. Sayyid tu makna penghulu. Kalau Sayyid dia tuan, dia bukan penghulu. Baik, atas penghulu kami yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan salam juga atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga segala sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, sahabatnya sekalian ni apa makna sahabat? Ada 3 definisi, 3 kesimpulan kepada sahabat. Kita ada sebut sahabat Nabi, sahabat Nabi, sahabat Nabi. Nombor 1, sahabat Nabi adalah orang yang hidup pada zaman Nabi. 1. Boleh faham tak? Orang yang hidup pada zaman Nabi. Nombor 2, orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu nombor 2. Nombor 3, orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Pasal itu Abu Talib, walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak disebut sahabat Nabi. Ada tak orang sebut sahabat Nabi yang merupakan pak menakan Nabi, iaitulah Abu Talib? Tak ada. Kalau sebut tuan sekalian, salah pihak abang dekat dia. Dia bukan sahabat, dia ni pak menakan saja. Sebab tu Abu Lahab tak disebut sahabat Nabi. Zaman sahabat dulu, antara sahabat Nabi Abu Lahab. Memang Abu Lahab dia tengok Nabi, dia hidup zaman sekali dengan Nabi, dia berjumpa dengan Nabi, tetapi dia beriman dekat Nabi. Dia tidak beriman kepada Nabi. Hatta mati dia tidak beriman kepada Nabi. Maka Abu Lahab tidak disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Ada seorang yang tidak disebut sebagai sahabat Nabi, walaupun dia hidup pada zaman Nabi, dan juga dia beriman kepada Nabi, dan juga dia mati dalam keadaan beriman kepada Nabi, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan pernah dengar tak nama Uwais Al-Qarni Al-Yamani? Pernah dengar tak? Uwais Al-Qarni. Kita ada nama cucu kan, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia beriman pada Nabi, tapi dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Dia ni duduk di Yaman, tapi doa dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Nabi kata apa? Kalau ada qabilah minal Yaman, kalau ada satu rombongan daripada Yaman, dihabang kepada sahabat-sahabat Nabi. Kalau ada daripada sana, hampa tanya ada satu budak yang bernama Uwais Al-Qaran. Uwais minal Qaran. Uwais ni daripada Qaran. Qaran ni nama kampung dekat Yaman tu. Uwais daripada Qaran tu, lepas tu hampa minta dia doakan hampa. Pasal apa? Pasal doa dia amat mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila zaman Nabi, sahabat pakai duk tunggu, ada tak ada kabilah daripada Yaman mai? Tak ada. Mai zaman Sayyidina Abu Bakar? Tak ada. Tiba-tiba pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mai satu kabilah daripada Yaman. Zaman Sayyidina Umar pergi cari dalam kabilah tu. Umar kata, ada tak bersama dengan hampa seorang budak yang bernama Uwais? Lepas tu dia kata, ada ni budak ni. Umar pun pergi jumpa dia. Umar kata, ud'uni ya Uwais. Wahai Uwais, hang doalah kepada aku. Apa Uwais kata kepada Umar? Umar, aku takkan nak berdoa kat hang. Aku tak pernah tengok Nabi. Hang tengok Nabi. Maknanya doa hang lebih mustajab daripada aku. Nampak? Uwais kata begitu. Lepas tu Umar kata apa kat dia? Umar kata, tak, walaupun aku tengok Nabi, tetapi Nabi menyebut hang lebih utama daripada aku. Maknanya Nabi sebut hang, doa hang lagi mustajab. Betul. Umar tanya pasal apa doa hang mustajab sangat ni? Pasal apa Nabi sebut nama hang? Nabi sebut tu pada kira kemah dah tu. Kan? Mustajab tak mustajab tak apa lagi. Nabi sebut Uwais tu pada kira kemah dah. Uwais tu meniti-niti di bibir Nabi. Tuan-tuan, rupanya Uwais Al-Qarni ni, dia mempunyai satu ibu yang tua. Kita boleh buat tak boleh buat, Allah Ta'ala alam. Dia tak menikah pasal mak dia. Lepas tu pula, mak dia satu hari, mak dia teringin untuk daripada Yaman. Tuan-tuan, Yaman tu jauh. Mak dia teringin nak pergi buat haji di Mekah. Tapi waktu tu mana ada kapal terbang, mana ada lagi. Kapal laut pun tak ada. Nak pergi dengan apa? Pergi jalan kaki. Sampailah Uwais, dia pergi beli satu ekor anak lembu, dia letak atas belakang dia rabat gunung, dia turun, dia rabat gunung, dia turun, dia rabat gunung, dia turun. Orang kata dia ni gila. Apalah Uwais ni gila. Lepas tu bila orang tanya dia, Uwais, pasal apa hang duk angkat anak lembu, hang naik atas turun tu? Dia kata apa? Dia kata, macam nilah akan ku tanggung ibu aku untuk berjalan daripada Yaman menuju ke Mekah. Dia tanggung mak dia, dia dukung mak dia daripada Yaman pergi ke Mekah. Tuan sekalian, kita hidup pun tak bisa dukung mak kita. Mak kita dah dukung kita, tak bisa dukung. Pengalaman saya di Mekah waktu nak pergi buat jamrah tu, waktu tu keluar yang mata semua lah. Dia buat jamrah. Rupanya ada tuan-tuan daripada Pakistan, kalau tak silap saya. Dia berjalan, mak dia duduk belakang, mak dia tua dia berjalan tu. Berapa kilometer? 3 kilometer pergi, 3 kilometer balik, 6 kilometer tuan sekalian. Dukung mak dia ni. Jalan, kuat tak tengah dia ni.
Yang kita depa main, kita duk kata tu dia ni papa kapet ni, meja kapet dah, kita duk marah depa tu. Tapi tu dia depa tu, dia dukung mak dia. Kita tengok dia keluar air mata ni. Kita nak dukung bini pun dah betul tak? Hang sakit, hang duduk lah, tak kita hang bayar ni sudah kata. Karun betul aku nak pergi ni, aku batu aku bawa dah ni, duk perang-perang dengan batu. Batu lah, kali batu kita hampuk muka dah. Waktu ni lah hang nak sakit pinggang lah, hang nak gelengah kaki lah, apalah. Kan kita ni kira pomai saja orang Sungai Kedah ni kan. Allahu akbar. Betul. Lepas tu pula di hadapan Makkah ketika mana dia berdoa, mak dia duk berdoa macam-macam, doa macam-macam. Uwais dia doa apa? Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada ibu. Mak dia kata, Uwais, hang duk doa apa? Saya kata doa kat mak kata. Awak hantar doa untuk diri hang. Uwais kata macam tu. Mak dia kata, hang doa lah untuk hang, ya hang doa untuk mak apa? Untuk hang tu hang kena berdoa. Uwais kata apa? Ibu merupakan segala-gala bagi saya. Maknanya saya berdoa kat ibu, saya dah dapat segala keperluan saya. Tu dia tuan-tuan sekalian. Tu dia hebatnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Kedaki dah kan? Orang Sungai Kedah. Tak ada nak. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita baca sikit kita. Wa ba'du falamma kana fi sanati alf. Tu bahasa Arab. Wa mi'ataini wa thalathin wa arba'ina min sanati hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahibiha afdalus salati wa afdalus salati wa azkat tahiyyati. Apa makna dia? Kemudian daripada itu, wa ba'du tu makna dia kemudian daripada tu. Kita duk dengar amma ba'. Apa dia ni bapak ni duk baca tu pernah dengar khutbah gitu. Kan apa nama ayyuhal mu'minun ittaqullah dah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba', kan ada lagu tu. Dia ni amma ba' apa dia kan? Keng gebang apa kan? Kan 30 tahun, 40 tahun punya duk dengar khutbah. Tuan-tuan pernah tanya ke? Tanyalah tengok. Biar Tok Khatib lepas ni tak wani naik dah. Pasal kalau turun kena tanya. Turun ni Tok Khatib tadi amma bang tu apa? Nak amma dia kata. Nak amma aku bang hang sudah kata. Yang tu makna dia. Amma ba'du makna dia dan ada pun selepas daripada itu. Tu maknanya. Kan? Amma tu makna dia bukan amma India punya tu. Amma tu ada pun. Bahasa orang tua lah. Ba'du tu selepas. Kalau sebelum qabla, qablu. Kan kita duk baca sunat qabliyah dan juga sunat ba'diyah. Yang tu aja main-main. Tuan-tuan duk cakap Arab lama dah. Orang Sungai Kedah cakap Arab lama dah. Mayang qabliyah lu kot. Tu kemah tu. Kan? Tanya pula mayang qabliyah pula. Mayang qabliyah lah. Allah, duk tanya apa pula? Dia tak sampai tu. Melayu tu dia tak sampai pasal dia sudah Arab. Mayang ba'diyah, mayang qabliyah. Kan dalam semayang kan usalli fardhas subhi rak'ataini. Dua tu. Tu kemah tu yang pi cakap Arab di Mekah tu kemah tu. Beli baju kam. Rak'ataini pi kata kat orang Arab tu. 2 rakaat. Orang Arab tu tahu kata ni mangkuk ayun ni, dia tahu dia nak 2. Jadi dia bagi. Nah, ambil. Dia kata ada 3 apa? Salasa raka'atin. Dia kata begitu. Nak 3 mangkuk ni. Dia mangkuk dia bagi kat kita. Allah kasih sebab minta maaf. Kan? Lain kali balik rumah bini duk ingat pula. Jiran kita ada satu nak kena beli 4 pula. 4 datang apa? 4 raka'atin. Dia kata 4 raka'atin. Tak apalah. Lain kali 5 tak tahu apa dia. Sadaqallahul azim. Dah 5. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian daripada itu makna dia. Kemudian daripada itu maka tatkala adalah pada tahun 1243. 1243. Berapa tahun tuan-tuan sekalian? Lah ni 1442 kan? Ni 1243. Tuan-tuan kira sendirilah banyak mana. 1243, 1243 kan? Jangan duk tulis nombor ekor sudah. Hanam. Kita bukan berani kan ni. Dengar kadang-kadang hak lalu kat mutu, lalu dengar 1 2 4 3 dia berhenti menyeret tuan sekalian. Kepala jatuh dulu dia pun. Kan? Krem terus break dia tu. Ustaz kata apa 1243. Cantik dia pergi tikam esok di Pala Batai. Boleh tu dia bagi kat kat tu ayah kita. Dah ambil sikit saja, duit sikit buat ngori sikit. Duit apa ni? Dah saja Tuhan bagi rezeki. Kawan abang boleh nombor ekor malam 30,000 ustaz tersebut. Halo ustaz pula kan nak bagi zakat pula kat ustaz mampu kita.
Kan duit nombor ekor dia bagi. Baik, dia kata apa di sini? Dia kata 1243 daripada tahun hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas yang mempunyai dia yang terlebih afdal rahmat dan yang terlebih suci haluannya. Makna dia Nabi lah yang terlebih rahmat Tuhan bagi kat dia, dan dialah yang disucikan, keluarga dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. طلب من الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير محمد علي ابن عبد الرشيد بن عبد الله القاضي السنباوي بمكة المشرفة بعض الفضلاء الكرام من أصحابنا أن أترجم كتاب العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني المسمى باليواقيت والجواهر في عقوبة أهل الكبائر. Ini bahasa Arab ni. Wa ahli yaumil qiyamah wa fi sifatil wa ahli yaumil qiyamah wa fi sifatil jannati wa ahliha min al arabiyyati ila lughatil jawi famtathaltu dhalika wa illam akun ahlan lidhalika liqillatin ilmi wa qisari hammi wa naqsin fi fahmi wa qudratin dhihni wa qillati fahmi fi al-lughati al-arabiyyah musta'inan billah wa mu'tamidan ala ikmalih wa as'alullah an yanfa'a bihi kama yanfa'u bi aslihi innahu sami'un qarib wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa makna bahasa Arab ni kita hurai pada bulan depan insya-Allah. Apa makna dia nak abang kat kita ni? Kan? Tanda dekat tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlanjur kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.